Solat lah. Boleh? Kalau tak tahu, saya tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Berkaitan dengan membasuh muka, adakah rambut wanita yang panjang di tepi telinga termasuk dalam bahagian yang perlu dibasuh? Rambut wanita yang kat tepi telinga, saiban dia tu. Ke macam mana? Saiban dia ni. Ni saiban tepi ni. Wajib. Sebab dia ke kawasan sini. So dia kena basuh. Dia sebut ni rambut yang panjang, maksudnya rambut dari atas ke... Bukan basuh rambut panjang. Bila kita basuh muka, termasuklah rambut ni, tapi bukannya rambut yang ada pada atas tu. Enta faham soalan, anda faham soalan lain. Anda pun tak tahu siapa betul. Rambut wanita yang panjang. Saiban ni tak. Perempuan mana ada saiban, Ustaz? Perempuan mana ada saiban? Perempuan kata ada. Ala kulli hal, kita kena basuh muka kita sampai kat tepi ni. Kena rambut, kalau ada rambut basuh sekali. Tapi yang rambut bawah ni tak payahlah. Ni bukan muka. Kan ni manggil muka. Ni bukan. Cantiknya muka awak memang pun. Bukan, basuh sini. Sini. So apa-apa rambut yang ada dekat kawasan muka wajib kena basuh. Okey, itu maksud dia. Tengok mesti perempuan banyak masalah. Laki dia takkan yang lewat bodoh. Laki senang, alhamdulillah kita orang lelaki tuan-tuan. Alhamdulillah. Ustaz, boleh tolong huraikan tentang mengambil wuduk dalam air yang bertakung, mengalir maupun tak mengalir? Isu dia masalah tentang status air. Air yang boleh ambil air semayang, yang sepakat kita boleh ambil air semayang ialah air mutlak. Okey? Air mutlak. Air mutlak ialah air yang kekal dalam keadaan rupa asal dia. Cuma persoalan dia sekarang ni air... Okey, kita cari yang sepakat dulu. Mutlak, semua orang kata boleh ambil air semayang, setan. Yang seterusnya, air yang mutanajis, air yang telah bertukar disebabkan masuknya unsur-unsur najis. Maka sepakat semua tak boleh ambil air semayang. Itu pun kita dah tahu. Sekarang ni masalahnya air mustakmal yang duduk tengah-tengah ni. Dia zat dia bersih, tapi dia tak, status dia, adakah dia boleh digunakan untuk membersihkan bahagian yang lain? Wuduk baik, istinja baik. Maka disebabkan isu tu, ulama-ulama bincang tentang masalah air yang bersifat mustakmal. Macam mana air itu nak dikira sebagai mustakmal? Air secara umumnya dia ada kedua kategori. Satu, air dikatakan sebagai banyak dan air dikatakan sebagai sedikit. Air yang banyak, air yang sedikit bila mana dia tak sampai 2 qallah. Qallah merupakan satu unit zaman dulu. Macam kalau kita ada liter, kita ada mililiter, kita ada apa-apa semua tu. Zaman dulu dia punya unit dia ialah qallah. Dan Nabi kata idza balagal ma'u qullatain lam yahmilhu al-khabas. Air bila mana dia sampai ke tahap 2 qallah, bukan 2 qallah kita tu. 2 qallah ialah 2 qallah lebih kurang sekarang mungkin dalam 200 mililiter. Mungkin lebih kurang. 200 liter, bukan mililiter. 200 liter. Lebih kurang. Dia punya bekas dia tu. Okey? So air kalau dia kata bila sampai ke peringkat tu, maka dia tidak akan menjadi najis. Isu dia sekarang kalau air tu kurang daripada 200, adakah dia akan bertukar jadi najis kalau masuk sesuatu? Dengan masuknya sesuatu. Maka mazhab Syafi'i rahimahullah, berdasarkan hadis ni dia kata air yang tak cukup, okey, yang tak sampai kapasiti tu, tak sampai dengan anggapan 2 qallah itulah 200 liter, kita kata, walaupun tak semestinya. Dia ada perincian sikit-sikit 100 lebih-lebih gitu. Kita kata 200. So sekiranya kalau air tu tak sampai 200, maka apa-apa sahaja yang masuk ke dalam air tadi, maka dia akan mengubah sifat mutlak air tu tadi. Maka kalau setitik air Coca-Cola masuk dalam air tu, maka air tu dah tak boleh buat ambil air semayang dah. Contohnya macam ni. Ni of course tak masuk, tak cukup 200 liter. Maka air dalam botol ni tak dikira cukup 2 qallah. Maka di sisi mazhab Syafi'i, kalaulah tiba-tiba jatuh air mustakmal tu tadi dalam ni. Macam tadi yang makcik sebut tadi tu. Jatuhnya air mustakmal dalam ni, ataupun jatuhnya air Coca-Cola dalam ni, walaupun tak mengubah warna, bau dan rasa, air ni tetap dikira sebagai tidak lagi mutlak, maka tak boleh buat ambil semayang. Air dalam bekas kita kata, air yang bertakung dalam bekas, dalam lopak dan apa sebagainya, tak cukup 200 liter, tak cukup 2 qallah.
mengikut pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali pun sama juga. Bila mana ada benda asing yang masuk dalam tu, dan benda tu walaupun tidak mengubah, orang panggil apa, warna, bau dan rasa, maka benda tu telah mengubah kemutlakan air tersebut, maka menyebabkan air tu tak boleh lagi nak digunakan untuk ambil air semayang. Tapi sekiranya air tu lebih daripada 2 qalah, mengikut mazhab Syafi'i, sekiranya kalau jatuh sesuatu dalam bekas tu, kita tengok. Kalau dia mengubah rupa, dia tak boleh nak guna dah. Tapi kalau dia tak ubah rupa, warna dan rasa, baru boleh guna. Saya tahu tuan-tuan pening. Sebab pandangannya kosong. Baik. Okey. Mazhab Syafi'i dan Hanbali, Al-Hanaf. Okey. Sekiranya, sebab hadis tu apa? Hadis, kita punya pegangan dia adalah apa? Hadis Al-Qullatain. Hadis yang cerita bila mana air sampai 2 qalah, maka Nabi kata tidak akan dapat apa-apa merosakkan air tu. Itu hadis dia. Okey. Maka berdasarkan hadis ni, mazhab Syafi'i dia buat ruling, sekiranya air tu kurang daripada 2 qalah, dan dengan anggapan bahawasanya 2 qalah tu sama dengan 200 liter. Dengan anggapan. Nanti kita sebab kat sini pun akan ada khilaf lagi, tapi untuk kita bagi faham je dulu. So kalau air tu kurang, betul ke tanda kurang macam ni? Kan? Kurang, betul? Okey. Saya budak syariah, bukan budak matematik. 200 liter. Okey. Maka kalaulah masuk sesuatu, macam air musta'mal atau Coca-Cola, benda-benda yang bukan air mutlak tu, bukan daripada jenis dia, maka air tu telah hilang kemutlakan dia, tidak mutlak lagi, dan tak boleh digunakan untuk taharah, tanpa perlu melihat adakah berubah warna, bau ataupun rasa. Tak kira. Tapi sekiranya kalau air tu lebih daripada 2 qalah, tengok. Masuk juga benda yang sama juga ni tadi. Masuk benda-benda yang macam ni. Kita tengok. Sekiranya berubah bau, warna dengan rasa, maka tak boleh buat taharah. Kalau tak berubah, boleh buat taharah. Ya. Lebihan wuduk dikira musta'mal kalau wuduk itu basuhan yang pertama. So kita kata macam ni. Yang dikira sebagai wuduk apa dia? Basuhan pertama setiap anggota. Itu panggil wuduk. Yang kedua, yang ketiga dah sunat dah. So kalau kita basuh yang pertama, muka sebagai contoh, dan air yang jatuh daripada basuhan yang pertama, itu dipanggil musta'mal. Tapi basuhan yang kedua, yang ketiga tak musta'mal. Sebab dia bukannya basuhan wuduk lah. Dia adalah basuhan sunat je. Tapi kalau kita yang dikira musta'mal, contohnya kalau kita basuh siku yang pertama kali. So air yang keluar daripada basuhan yang pertama, itu yang dipanggil musta'mal. Dan air ini yang mengikut pendapat mazhab Syafi'i tak boleh digunakan untuk ambil wuduk dah. Dan kalau air yang lebihan ni masuk balik dalam bekas air mutlak yang tak cukup 200 liter tadi, maka dia merosakkan kemutlakan tu tadi. Sorry? Tunggu. Saya bagi tahu tentang position Syafi'i. Dan kita akan ribat balik pada position tu berdasarkan hadis Uthman ni. Itu dia. Sebab apa? Kenapa Syafi'i? To be fair, kenapa Syafi'i boleh sampai conclusion ini berdasarkan hadis ni? Sebab Nabi kata bila air sampai 2 qalah, maka tidak akan dapat merubahkan kemutlakan dia. Maka Syafi'i atas dasar mafhum mukhalafah. Dalam istilah usul fiqh kita kata mafhum mukhalafah maksudnya apa? Kalau kita kata hari ni siang, mafhum mukhalafahnya apa? Sekarang bukan malam. Betul tak? Kita tak perlu bagi tahu sekarang ialah siang dan bukan malam. Tak, kita bagi tahu je siang, of course benda tu malam. Of course benda tu bukan malam. So sekarang ni hadis ni kata bila air sampai 2 qalah, dia tak akan rosak. Maksudnya kalau tak sampai 2 qalah, dia akan rosak.
Macam tu. Itu Syafi'i punya justification. Dan dia ada basis yang kuat. Dia ada basis yang kuat. Walaupun with all due respect, saya tak setuju. Tapi kita kata, kita tahu kenapa dia, from which angle yang dia datang. So dia faham macam ni. So ulama-ulama yang lain dia kata tak, jangan interpret. Nabi kata bila sampai 2 qalah tak kotor. Belum tentu maksudnya kalau tak sampai 2 qalah kotor. Belum tentu. Sebab Nabi sekarang ni cerita tentang air yang sampai 2 qalah. Belum tentu yang tak sampai 2 qalah akan jadi kotor. Apatah lagi dia disokong oleh hadis-hadis yang lain. Dalam hadis yang disebut sebagai Bi'ru Buda'ah. Nabi pada Madinah dulu ada satu kawasan nama dia Bi'ru Buda'ah. Satu telaga namanya Buda'ah. Telaga ni air sikit. Dalam tu semua benda orang duk buang. Bangkai, pampers dan semua. Dan sahabat-sahabat pakat pergi. Betul, disebut hiyat. Pampers perempuan. Disebut dalam hadis tu. Tak percaya buka Subulus Salam. Betul. Dan waktu saya belajar tu, saya pampers? Tak ada, sama je. Cuma saya jumpa dulu. Apa? Bila sahabat-sahabat tanya kepada Nabi SAW, macam mana air kat sini? Nabi kata apa? Innal ma' la yanjushu syai'. Air takkan kotor. Dan Nabi refer pada air sikit. So selagi mana air, dia masih lagi bernama air. Maksudnya apa? Air tu kita boleh tengok memang air. Dia bukannya najis yang berair, bahkan dia ialah memang air. So regardless dia ni musta'mal tak musta'mal, dia tetap suci. Dia boleh digunakan. Apatah lagi disokong oleh hadis Uthman. Apatah lagi disokong oleh hadis Al-Fadlu dan sebagainya. Semuanya menunjukkan maksudnya musta'mal tetap suci. Tapi Syafi'i dia tetap argue dengan ni. Kata tak, hadis ni qullatain. Dan berdasarkan usul dalam mazhab dia, mafhum mukhalafah. Dan mafhum mukhalafah dia ada mafhum adat. Mafhum mukhalafah. Ada budak usul fiqh kat sini. Tak apalah, saya buat adalah. So mafhum mukhalafah dia ada banyak jenis. Dia ada mafhum laqab. Dia ada mafhum adat dan sebagainya. So mafhum adat setengah ulama kata tak boleh pakai. Setengah ulama kata boleh pakai. Dan mazhab Syafi'i kata pakai. Dia pakai. So bila Nabi kata 2 qalah, mafhumnya kalau tak cukup 2 qalah, sebab dia pakai. So setengah ulama kata tak. Contohnya macam dalam Muhammad Khalaf dan usul fiqh dia kata, setengah ulama sebut kalau disebut 2 qalah, tak semestinya kurang daripada 2 kotor. Sebab adat ni tak semestinya. Contohnya macam kita kata Muhammadur Rasulullah. Baik. Dalam ayat Quran yang kata Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Itu mafhum laqab. Adakah dia membawa maksud selain daripada Muhammad bukan Rasulullah? Tak kan? Walaupun ayat tu dalam Quran Allah kata apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. So, secara mafhum mukhalafahnya bukan Muhammad, bukan Rasulullah lah. Sebab dia kata Muhammad itu Rasulullah. Tapi tak ada orang pun faham ayat tu macam tu. Bila mana kita establish Muhammad sebagai Rasulullah, kita tak pernah menafikan orang lain sebagai Rasulullah. So, bila Nabi Muhammad establish 2 qalah sebagai tidak akan merosakkan air, Nabi tak pernah menafikan yang kurang daripada 2 qalah akan merosakkan air. Faham? Yang bertanya tadi. So, kita kata isunya apa? Isu ni. Isu air ni. So, kalau dalam bekas yang kecil, dia akan trigger isu kurang daripada 2 qalah. Dan bila kurang daripada 2 qalah, kita tengok. Benda tu kalau ada masuk benda asing, dan walaupun benda tu tidak mengubah warna, bau dan rasa, dia tetap dah tak mutlak dan tak boleh nak gunakan taharah. Tapi kalau dia lebih daripada 200 liter, dengan anggapan 2 qalah itu 200 liter, kita kena tengok. Kalau benda tu berubah, tak boleh nak guna taharah. Berubah ni maksudnya bau, warna dengan rasa. Kalau dia berubah, kalau dia tak berubah, kita boleh guna untuk taharah. Maksudnya kalau kat masjid, kolah besar, tiba-tiba kita nampak ada cocok je, tai cicak dalam tu. Boleh tak ambil air sembahyang? Boleh ke tak? Boleh, sebab lebih daripada 200 liter. Dan tai cicak yang ada dalam tu tidak mengubah warna, bau dan rasa. Tapi kalau ada tai cicak dalam air ni, secara hukumnya, walaupun mungkin tak berubah warna, bau dan rasa, boleh tak kita ambil air sembahyang? Mengikut pendapat mazhab Syafi'i, tak boleh. Yang sahihnya, insya-Allah, Imam Malik dalam hal ni sangat seronok. Imam Malik dia kata masalah suci tak suci air ni, kita tak perlu falsafah. Kita boleh tengok. Air ni suci bila kita nampak suci. Bila air tu tak sucilah dia. Senang. Dia kata, contohnya macam ni. Air tak cukup 2 qalah. Tiba-tiba ada air Coca-Cola, masuk dalam ni. Setitik je. Adakah dia akan mengubah bau, warna dan rasa? Tak ubah. So kalau ikut Syafi'i boleh tak ambil wuduk? Tak boleh. Tapi Maliki kata apa masalahnya? Sikit je.
Dan apatah lagi disokong oleh hadis-hadis yang lain. Okey. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai seorang ulama mazhab Syafi'i, dia dilaporkan, dia kata alangkah bagusnya kalau mazhab Syafi'i dalam bab air ni dia setuju dengan mazhab Malik. Dia kata senang sikit. Tapi sebab dia ikut mazhab Syafi'i, dia kata aku akan ikut imam aku. So kita kata kita kena adil. Kalau kita nak tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i sekalipun, kita kena tahu kat mana datang pada dia. Masalah kita pada hari ini, kebanyakan benda kita akan lawan pendapat orang tu tanpa kita tahu kenapa dia cakap macam tu. Itu masalah dia. Oh, Syafi'i tak sahih. Kita kata kenapa? Yalah, tak sahih lah. Kita kata susah macam tu. Orang kata yang rajihnya pendapat Abu Hanifah. Kita kata kenapa rajih? Yalah ni takkan tak rajih lagi. So kita kata benda tu tak boleh. Kita might different, kita boleh disagree, tapi kita kena fair. Kita kena fair. Kita kena adil dalam membentangkan pendapat. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Mazhab tuan-tuan dan mazhab saya. Tuan-tuan Syafi'i kan? Kebanyakan kat sini. Kau tak ada mazhab? Tuan-tuan mazhab Syafi'i kebanyakan. Dan saya Hanbali. Dan dalam hal ni saya bersama dengan pendapat Imam Malik bin Anas. Rahimahumullah jami'an. Baik. Seandainya seseorang hendak membaca Al-Quran, wajib tak untuk dia mempunyai wuduk walaupun Al-Quran itu Al-Quran tafsir? Tak wajib. Hatta kalau dia tak pegang Quran sekalipun. Membaca Al-Quran, bukannya menyentuh mushaf. Membaca Al-Quran tak wajib. Hanya timbul isu, adakah orang dalam keadaan hadas besar boleh membaca Al-Quran ataupun tidak? Kita kena beza tuan-tuan antara membaca Al-Quran dengan memegang mushaf. Pegang mushaf tu Quran yang kita Quran tu, yang mushaf Al-Quran. Itu isu lain, menyentuh mushaf. Tapi membaca Al-Quran sekarang, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Saya baca Quran kan? Saya ada pegang mushaf tak? Tak pegang. So, membaca Al-Quran, sepakat para ulama kata tidak perlu pun mengambil wuduk. Tuan-tuan boleh baca. Cuma isunya kalau dalam keadaan hadas besar, adakah seorang itu dibenarkan untuk baca Al-Quran? Sebab Nabi SAW dikatakan, diriwayatkan oleh para sahabat, dia kata la yahjubuhu anil Quran illa junub. Tidak ada satu benda pun yang menghalang Nabi SAW daripada membaca Al-Quran melainkan junub. Maka disebabkan asar daripada sahabat ini, jumhur ulama, kebanyakan mazhab ulama mengatakan bahawasanya hadas besar merupakan satu halangan untuk kita membaca Al-Quran. Orang lelaki yang berjunub, orang perempuan dalam keadaan haid dan sebagainya, dia tidak dibenarkan membaca Al-Quran. Walaupun setengah pendapat mazhab yang lain juga mengatakan bahawasanya tidak ada larangan untuk membaca Al-Quran, dan Nabi tak baca Al-Quran ketika dia berjunub tidak menunjukkan benda itu haram. Berapa banyak benda yang Nabi tak buat, tapi benda itu tak haram. Sebagai contohnya. So itu argument dia. So cuma isunya apa? Soalan tadi kata apa? Membaca Al-Quran perlu ada wuduk ke tak? Kita jawab tak. Sepakat, tak ada khilaf kat situ. Tidak perlu ada wuduk untuk membaca Al-Quran. Seandainya kita tengah solat, tiba-tiba keluar satu cecair seperti keputihan, adakah terbatal solat dan perlu mengambil wuduk semula? Mazhab Syafi'i kata batal. Mazhab Syafi'i kata batal. Dah lah tu. Orang pakai minyak rambut gel, adakah air wuduk dapat menyentuh kulit mereka? Bagaimana pula dengan perempuan yang pakai lotion, krim, lipstick? Pakai lipstick kat kepala? Oh, pakai muka. Pertama sekali jangan pakai lipstick tuan-tuan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Mazhab lain cakap apa? Keputihan tu benda memang keluar kat situ kan? So batal lah. Menantikan khilaf. Takkan tak ada khilaf, Ustaz. Kan? Takkan tak ada khilaf ni. Ya, setengah mazhab kata tak batal lah. Mazhab yang katakan yang batal hanya air kencing dengan ialah najis lah, maknanya air kencing dengan berak. So keputihan tak batal lah. Hatta air mani keluar pun dia kata bukannya
tak membatalkan wuduk. Air mani keluar. Cuma dia berhadas besar je lah. Lagi teruk lah sebenarnya. Kan? Ya, orang perempuan yang haid, dia boleh ambil wuduk ke tak? Kan? Dia ambil wuduk untuk tidur sebagai contoh. Tapi dia haid. Dia hadas besar tapi dia ambil wuduk. Kan? Benda tu berlaku. Baik. Mana yang lebih utama dalam cara Sekejap. Tadi soalan tadi tu. Yang pakai lotion tadi. Tentukan diri sendiri. Kalau air tu benda tu tak sampai kulit, maka tak sah. Kalau benda tu kulit sampai kulit, sah. Saya pun tak tahu. Saya tak pernah pakai lipstick. Saya pun tak tahu adakah lipstick akan menghalang air. Tapi kan ada lipstick yang apa tu? Yang glossy tu kan. Yang kalau tengok pun silau kan. So benda tu dia memang purposely didesign untuk kalis air kan? Betul tak? So kalau kalis air maksudnya apa? Air tak sampai. Bila air tak sampai, tak sah wuduk. Gitu ya. Tapi kalau kata tak ustaz, sebenarnya walaupun kalis air tapi pada dasarnya dia sebenarnya sampai ustaz. Okey, tak apalah. Buatlah. Mana yang lebih utama cara berwuduk? Jimat air dengan cara membasuh sekali sahaja ataupun membasuh banyak kali? Apakah cara yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW wuduk dalam semua keadaan dan baginda berjimat dalam semua keadaan. Siapa yang kata orang yang wuduk sekali, pasti dia akan lebih jimat daripada yang 3 kali. Ada orang yang wuduk sekali, tapi macam saya kata, dia macam basuh kereta. Banding dengan saya, walaupun saya yang basuh tadi. Contohnya saya basuh muka saya tadi. Allah. 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Dengan kita buka kat pilih nanti. Mana lagi banyak? So, sekali baik, 2 kali baik, 3 kali baik, semuanya datang kepada Nabi SAW. Semua tu afdal, semua tu sunnah dan wajib kita kena berjimat cermat dalam wuduk kita. Ambil kesempatan sambil berwuduk minum air. Ketika kita memasukkan air dan berkumur-kumur, perlukah kita menghembuskan air dalam hidung untuk keluarkan air atau cukup untuk memasukkan jari dan menyapu air dengan jari? Perlukah menghembuskan air dalam hidung atau cukup memasukkan jari dan menyapu air dengan jari-jari? Hidung dia macam mana? Allahu Akbar. Masukkan macam mana? Dia basuh jari dia. Lepas tu Macam mandi jenazah. ke memang mandi jenazah ni? Tak ada wuduk. Tuan-tuan, dalam wuduk dia ada kan kita sebut tadi, kita ada 3 benda. Dia panggil madmadah. Kita ada istinsyaq. Dan kita ada istinthar. Madmadah. Apa maksud madmadah? Madmadah ialah kita masukkan air dalam mulut dan kita kena gerak-gerakkan air tu dalam mulut. Tu panggil madmadah. Maksudnya kalau kita masuk air, masuk. Janganlah buat tuan-tuan. Tapi nak belajar kan. So kita masuk air, kita buat keluar. Itu tak panggil madmadah. Madmadah mesti kena masukkan air, kita kena komo. Kita kena gerakkan kita punya apa? Air dalam mulut kita, kemudian kita keluar. Tu panggil madmadah. Istinsyaq ialah kita kena sedut air masuk dalam. So, boleh tak kita guna jari kita? Tak boleh tuan-tuan. Dia tidak serve maksud perkataan istinsyaq ni. Istinsyaq ni mesti kena dan istinthar sembuh balik. Kalau dia sebut dia tak sembuh balik pun dia mati dalam tu. Buat macam tu lepas seminar kahfi semua orang barah hidung lepas ni. So, kena apa? Kena dan kena keluarkan. So, tak boleh lah. Dia bukan macam tu. Bukan saya ada kau orang buat. Allah. Ya Allah. Boleh Ustaz huraikan tentang
isu wanita dalam keadaan haid, boleh atau tidak mereka mengambil wuduk? Untuk apa? Tidur. Untuk tidur. Ambil. InsyaAllah, tak apa. Boleh. Dah lah tu. Apa lagi? Dia kata boleh ke tak? Tak boleh lah. Ada benda yang tak perlu khilaf pun. Ada lagi? Tak ada dah. Kita sampai makan dah ni. Bagaimanakah hukum memegang kemaluan di punggung? Okey. Apakah jika kita garuk punggung kita batal wuduk? Yang mula-mula quite scary. Memegang kemaluan di punggung. Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang membatalkan wuduk ialah memegang kemaluan. Dan kemaluan yang membatalkan wuduk ialah apa? Kemaluan depan dan kemaluan yang dalam tu, yang apa tu? Tu. Yang daging punggung tu orang panggil apa? Dia tak termasuk. Kan yang masukkan garu tu, garu dekat orang panggil cheek tu kan? Dekat pipi punggung tu. Kalau dia sampai ke dalam tak panggil garu tu. Itu kena tengok Mahkamah Persekutuan tu, dalam kes Saiful Bukhari tu. So tak batal. Garu punggung dalam cara manusia biasa, dia tak membatalkan, insya-Allah. Adakah perlu menyempurnakan sapuan atau basuhan pada setiap kali basuhan? Contohnya seseorang dia berwuduk dengan membasuh 3 kali. Adakah setiap 3 kali tu perlu sempurna atau boleh untuk basuhan pertama, contoh di muka dia basuh sebahagian muka, basuhan kedua dia basuh sebahagian lagi? Satu basuhan dianggap sebagai satu bila mana dia sempurna. So kalau dia basuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai maghrib dia buat benda tu, cukup satu muka dia hanya dikira sebagai satu. So kalau kita basuh air yang sikit, khususnya kan kita kata Nabi larang untuk kita berwuduk lebih daripada 3 kali. 1 ada riwayatnya, 2 pun sunnah, 3 pun sunnah. Tapi lebih daripada 3 dia akan anggap sebagai israf ataupun membazir. Baik. Kalau kita ada air yang sangat sikit, yang kita memang kan kadang-kadang dekat asrama selalu terjadi, air tu buka pili pun memang keluar halus je, ataupun mungkin tak keluar pun, keluar titik je. Ketat macam apa? Air titisan je. So kita ambil satu, kita sapu kat muka kita. Dan mesti tak cukup. Dan kita sapu lagi banyak-banyak kali. Walaupun bantu lebih daripada 3 kali, adakah kita dianggap sebagai telah berwuduk lebih daripada 3 kali? Kita kata tak. Yang maksudnya 3 kali yang tak dibenar, lebih daripada 3 kali ataupun 4 dan seterusnya yang tak dibenarkan tu, bila mana 3 tu dah sempurna dah. Kemudian kita tambah lagi. Yang tu yang tak boleh. Yang ada pun basuhan yang untuk menyempurnakan, tak apa. Berapa banyak kali pun. So, 1 tu dianggap 1 bila mana dia sempurna. Yang kali kedua yang sempurna. Itu maksud dia. Perlukah mencuci kemaluan sebelum memulakan solat kerana tidak tahu apa yang keluar daripada kemaluan tersebut? Khilaf di kalangan para ulama, adakah perlu beristinja sebelum berwuduk? Dan pendapat yang tepat insya-Allah tak perlu. Sekiranya tak ada keperluan. Kita duduk saja, tak ada apa-apa masalah. Tiba-tiba kenapa perlu kita istinja kalau kita tak perlu istinja? Walaupun ada setengah ulama sebut kena istinja dulu. Summa yastanji thumma yatawadda. Kena istinja kemudian kena berwuduk. Tapi kita kata tak, pendapat yang tepat insya-Allah istinja hanya perlu dilakukan bila mana ada keperluan. Kan? Kita masuk tandas, kita buang air kecil, buang air besar, maka kita perlu istinja dan ambil air sembahyang. So sebelum berwuduk kena istinja dulu. Tapi kalau tak perlu, tak payah.
Baik. Bolehkah membawa seluar dalam ke dalam solat atau wajib menanggalkannya? Betul kau soalan ke Enta buat Masri. Ana start meragui Enta ni. Ana yakin dengan audience. Mungkin dia ada penyakit kecil tak lawas pun. Sebab tu Enta yang buat. Dia tak sebut dalam tu. Tak ada mafhum mukhalafah. Soalan dia, yalah kita kata tak. Of course dah boleh pakai seluar dalam, apa masalahnya. Tapi kalau contohnya seluar dalam untuk orang yang ada penyakit, macam orang yang istihadah contohnya. Sebagai orang yang ada penyakit sulasil baul ataupun kencing yang tak putus, yang sentiasa keluar. Maka orang macam ni, dia ada tata cara dia untuk solat macam orang istihadah baik, orang yang keluar darah bukan pada waktu yang sepatutnya, bukannya haid, ataupun orang yang kencing tak lawas tadi. Maka secara umumnya dia pertama sekali dia kena tunggu waktu dia kena bersihkan diri dia. Okey? Dia kena cuci kemaluan dia setiap kali dia nak solat, dia kena cucikan pakaian dia apa semua, settle. Dan dia kena orang panggil ikat benda tu. Sama ada guna kapas, sama ada guna tisu dan sebagainya untuk tutup jalan tu daripada keluar. So kalau lelaki kena letak depan kemaluan dia, orang perempuan pun kena letak depan dia. Lepas dia dah basuh dapat semua. Dan bila masuk waktu sembahyang, contohnya zuhur dah masuk, asar dah masuk dan sebagainya, dia baru dibenarkan untuk berwuduk, dan lepas dia berwuduk dia kena sembahyang. Dan apa-apa yang berlaku ketika itu, maka dia diampunkan. So tak ada masalah. So kalau contohnya orang lelaki ataupun orang perempuan yang ada masalah ni, dia bersihkan diri dia nak sembahyang, dia bersihkan kemaluan dia dan sebagainya. Bila dia ikat, guna baju yang bersih dan dia letak tisu, kapas dan sebagainya. Masuk je waktu, dia ambil air sembahyang dan dia terus sembahyang. Dan lepas dia sembahyang, and that's it. Habis. Nanti bila masuk nak sembahyang sekali lagi, dia kena buat proses yang sama juga. So waktu dia sembahyang, kalaupun keluar benda-benda yang macam tadi, maka dia dianggap sebagai uzur dan dimaafkan. Macam orang istihadah, sama je. Adakah tidur secara mengiring akan membatalkan wuduk? Mengikut mazhab Syafi'i, ya. Mengikut mazhab Syafi'i, tidur secara mengiring akan membatalkan wuduk, dan mengikut setengah pendapat mazhab yang lain tidak membatalkan wuduk. Seandainya kita sedang mengambil wuduk, tiba-tiba berlaku sesuatu yang membatalkan wuduk, contoh keluar angin, adakah kita perlu ulang dari awal atau sambung? Kita perlu ulang daripada awal. Nabi SAW sebut Man massa zakarahu falyatawadda. Siapa yang sentuh kemaluan dia, maka dia hendaklah berwuduk. Sebab maknanya kalau kita faham, kita ambil air sembahyang, lepas basuh kepala, tiba-tiba kita terpegang kemaluan kita. Nabi kata, kamu kena berwuduk. Dan berwuduk start daripada awal, bukannya start sambung. So kita kena mula daripada awal. Jika seseorang dia sudah mengambil wuduk tetapi timbul was-was, lalu dia mengulangi wuduk dia, sebahagian orang menyatakan bahawa haram untuk dia mengulangi wuduk tersebut kerana itu adalah mengikut kata syaitan. Betulkah? Betul. Haram. Betul. Dia haram dalam arti kata dia tak patut buat benda tu. Dia tak patut buat benda tu. Dan haram mungkin disebabkan dia akan melakukan pembaziran. Kita sebut was-was ni tuan-tuan, was-was ni benda yang tak boleh kita layan. Hatta dalam masalah salat sekalipun, kita tak boleh lawan. Kita kata macam ni, kita ada dua benda. Kita panggil syak, dan kita ada was-was. Satu kita panggil syak, kita ada satu al-waswasah. Syak dalam banyak keadaan tak akan dilayan. Syak dalam banyak keadaan dia tak ada pemberat. Dalam kaedah kita panggil apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Bila mana kita ada keyakinan, tiba-tiba kita rasa syak, dan syak tu tak ada langsung weightage dia. Macam tadi kita kata, kita ada air sembahyang, kita syak, aku ada terkentut kot tadi. Tapi syak semata-mata. Kita tak yakin pun. Kita bukan confirm kita kentut. Maka syak ni tadi tak ada pemberat dia. Tapi syak dalam solat ada pemberat dia. Bila kita sembahyang tiba-tiba kita syak, aku ni 3 ke 4. Maka kita kena ambil berapa? Kita
kita ambil 3. Maka syak dalam solat, syak ada cerita dia. Kita kena raikan syak tu tadi. Dalam solat semata-mata. Di luar solat, syak langsung kita tak payah raikan. Adapun masalah was-was, sama ada dalam solat sekalipun, sama ada di luar solat, was-was langsung tak ada. Tak ada orang panggil kedudukan dalam membuat decision, membuat keputusan. So kalau was-was dia tak langsung, tak, kita sembahyang. Kita tahu kita sembahyang memang cukup 4 dah, tapi sebab perangai kita ni memang was-was. Asyik-asyik sembahyang was-was. Asyik-asyik sembahyang was-was. 3 ke 4. Dalam keadaan macam tu kita kena cukupkan dengan 4. Tak payahlah nak ambil 3. Beza antara syak dengan was-was, syak dia akan berlaku sekali-sekala. Tapi kalau sentiasa berlaku, itu dipanggil was-was. Dan was-was selalunya akan berlaku tanpa ada basis yang jelas. Tak ada pasal-pasal dia terasa. Berbanding dengan syak, dia ada basis tapi basisnya tak kuat. So, syak ataupun kita ambil air sembahyang. Lepas ambil air sembahyang, tiba-tiba kita, satgi ada kot tak rata dekat sini. Ada kot tak rata dekat sini. Itu semuanya was-was yang tak ada basis. Kita dah basuh dan that's it, selesai. Dan kaedah ulama-ulama sebut, bila mana satu ibadat tu kita dah buat dan selesai, maka la yultafat ilaihi. Kita dah tak payah tengok dah. Lepas kita sembahyang, tiba-tiba kita duduk saja. Kak aku ada tak baca tadi Fatihah mana-mana rakaat. Maka ulama kata jangan fikir dah. Selesai dah. Then that's it. Jika kita solat isyak pada lewat malam, contoh pukul 1 atau 2 pagi, dan tahajud, bolehkah kita melakukan tahajud selepas itu? Kerana dikatakan bahawa syarat untuk tahajud mestilah telah tidur. Tak semestinya tidur. Tak semestinya tidur. Sunat untuk tidur dululah. Kalau kita tengok dekat Mekah, kan, kat Masjidil Haram, kalau 10 malam terakhir, lepas sembahyang tarawih, dia orang akan stay dekat masjid. Dan bila start pukul 3 pagi, dia orang akan start sembahyang tahajud. Dan dia orang tak ada orang pun kata kena tidur dulu. So, sunyi Masjidil Haram sekejap. Tak ada. Orang beraktiviti berlangsung macam biasa. Dan bila start pukul 3, orang sembahyang macam biasa. Walaupun sunat untuk kita tidur dululah. Barulah akan timbul isu tahajud. Sebab tahajud ni apa maksud dia? Tahajud ni adalah kita usaha. So kalau mana lagi kita perlu berusaha. Kita memang stay tak tidur-tidur, kita terus sembahyang, ataupun kita tidur dulu, waktu kita kena bangun, tinggalkan kesedapan tidur, kemudian salat. Pastinya tahajud tu tadi. Dan Nabi kita pun tidur dulu untuk tahajud. Kan? Adakah tertib wuduk di sisi mazhab Syafi'i itu wajib untuk perkara rukun sahaja atau termasuk perkara-perkara sunat? Contohnya, bolehkah kita berkumur-kumur selepas kita membasuh muka kita, kemudian baru kita basuh tangan? Boleh. Sebab muka ialah sebahagian, mulut ialah sebahagian daripada muka. Sebab tu kita kata tadi, kenapa setengah ulama mewajibkan kumur, mewajibkan masukkan air dalam hidung dan mewajibkan mengeluarkan air daripada hidung, sebab ketiga-tiga benda ni dianggap sebagai membasuh muka. Maka pada pandangan dia, membasuh muka ni comprise 3. Satu muka yang kat luaran, satu kena kumur, satu kena masuk dan keluarkan air dalam hidung. Dan mulakan mana-mana sahaja daripada benda ni, tak ada masalah. Seperti mana kalau kita basuh tangan. Kita kena ikut tertib kan, kita kata. Tapi kalau kita ambil wuduk, kita basuh tangan kiri dulu, baru kita basuh tangan kanan. Boleh ke tak? Boleh kita kata. Sebab tangan kiri dan tangan kanan, dia kena ikut tertib, maksudnya kena basuh lepas muka. Tapi nak basuh mana-mana satu, tak ada kisah. Sunat je mulakan dengan tangan kanan. Sebab tangan kanan dan tangan kiri dianggap sebagai anggota yang satu. Macam itu juga dengan muka, mulut dan hidung dianggap sebagai anggota yang satu. Isunya apa? Syafi'i kata yang wajibnya kat muka je. Mulut dengan hidung tak wajib. Tapi Ahmad bin Hanbal dan sebagainya kata muka wajib dan juga termasuk hidung, termasuk juga mulut. Maka kalau kita nak start dengan mulut, kemudian kita nak basuh muka, kemudian kita nak masuk hidung, sebenarnya kita sedang membasuh anggota wuduk yang sama. So tak kisah. Boleh. Adakah muntah bayi dikira najis? Najis. Yalah, najis lah. Najis. Melainkan kalau dalam emau yang sikit dan payah untuk dijaga.
ibu yang selalu pergi supermarket contohnya, tiba-tiba anak dia panggil apa? Jeluak. Kan? Lepas-lepas susu dia akan keluar, muntah dia sikit. So kalau lah amount tu sikit sangat kat atas baju dia, maka benda tu dianggap sebagai umum balua dan dimaafkan. Macam kena air kencing yang orang panggil apa? Orang lelaki ke orang perempuan sama juga. Bila masuk bilik air, bila dia kencing akan ada dipanggil rasyasyatul baul. Rasyasyatul baul ni maksudnya apa? Percik, bukan percik yang teruk sangat tu, percik yang kita rasa tapi tak nampak. Kita rasa benda-benda tu tapi tak nampak sangat. Itu dipanggil antara najis yang dimaafkan. Sama juga dengan najis muntah tu tadi. Seandainya selepas mengambil wuduk, badan kita disiram dengan air garam, mungkin untuk perubatan yang ada termasuk sedikit air daripada badan kita, adakah dia memberi kesan pada wuduk kita? Tak. Terkena najis, terpegang najis, hatta ni cerita najis ni, apatah lagi garam tu. Garam tu hanya buang duit je. Kalau kita contohnya, kita ada wuduk, tiba-tiba kita terpijak tai kucing. Kan, kita ada wuduk, kita nak pergi masjid, tiba-tiba kita terpijak tai kucing ataupun kita terpegang tai kucing dan sebagainya. Batal tak wuduk kita? Tak batal. So, memegang najis, terpegang najis, tersentuh dengan najis tidak menjejaskan wuduk kita. Cuma dia mengotorkan badan kita. Maka orang nak solat, kalau lepas sembahyang contohnya, ataupun, okeylah lepas sembahyang lah. Lepas sembahyang, dia baru perasan yang dekat kaki dia ada najis. Okey, ada najis. Maka orang macam ni dia kena ulang solat dia. Betul kan? Dia kena ulang solat dia. Maka bila dia nak ulang solat dia, adakah dia perlu kena ambil air sembahyang ataupun dia hanya sekadar perlu cuci kaki dia yang terkena t-shirt tadi dan dia ulang sembahyang dia? So kita kata jawapannya ialah yang nombor 2. Sebab semata-mata memijak najis, terpegang najis, terkena najis, dia tidak membatalkan wuduk, cuma dia menghalang kita daripada sahnya sembahyang. Sebab sembahyang bukan semata-mata kena ada wuduk, bahkan sembahyang dia kena suci pakaian dan kena suci tempat untuk sembahyang. Tu kalau najis. Kalau garam, apatah lagi. Garam bukan najis. Ustaz, mana yang hadis yang Nabi solat kemudian malaikat begitu nak Slipper. kasut Nabi ada najis, buang, teruskan Solat. solat. So, tu tengah sembahyang. Dan itu bukan pada pakaian Nabi. Itu bukan pada badan Nabi. Itu adalah benda yang bersambung dengan badan Nabi. So, macam tu juga. Kalau kita tengah sembahyang, kalau kita boleh cuci tengah-tengah sembahyang, tak ada masalah. Dan sekarang kita lihat, sepanjang solat kita berada dalam keadaan bernajis. Isu dia kalau kita boleh rectify kesalahan kita tengah-tengah sembahyang, okey. Contohnya kalau kita sembahyang, menghadap kiblat. Kita tahu, kita tengah sembahyang, orang beritahu, salah kiblat. Kita tak perlu batalkan solat, kita hanya perlu tukar kiblat kita dan kita sambung. Tapi isu dia lepas sembahyang, kita baru tahu kita sembahyang kiblat salah. So kat situ kita kena ulang solat kita. Sebab sembahyang kita dilakukan tanpa memenuhi syarat dia, iaitu menghadap kiblat. Kalau macam kita kerja kan, kerja dengan benda-benda yang kotor, minyak ke apa ke, Okey. minyak tu memang susah nak hilang. Susah nak hilang. Banyak kali. Macam pomen apa semua. Boleh proceed dengan sebagainya. Usaha sehabis mungkin untuk hilangkan. Kalau tak boleh nak hilangkan juga, proceed ambil air sembahyang dan sembahyang. Islam akan bagi kemudahan untuk orang-orang yang memang selalu bermain dengan najis ataupun benda-benda yang macam tu. Kalau kat baju, ada sikit. Kita tak ambil air sembahyang kat baju. Dekat pakaian kita, Ada najis. tak ada yang minyak macam tu jugalah. Minyak bukan najis. Minyak bukan najis. Kita boleh sembahyang dengan minyak. Tak ada masalah. Ada tak kelakuan ni memudahkan ibadat kita? Contohnya dia bersemayang, dia ke Masjidil Haram waktu awal. So menunggu waktu subuh. So dia bersama dengan isteri dia lah pergi di sana kan. So memang sembahyang dekat-dekat sebab takut hilang pintu ke macam mana dan sebagainya. Lepas tu dah sembahyang sembahyang sunat subuh. Then nak tunggu orang kamat, nak sembahyang subuh. Lepas tu dalam waktu orang dah kamat, anak kamat tu dia terkentut. So dia nak pergi keluar, nak ambil air sembahyang ni, takut dia tinggal rumah dia dan sebagainya. Sebab kena keluar kan daripada tu. So dia bertayamum saja di situ. Dan adakah sah dia punya wuduk dengan bertayamum dan dia sembahyang? Tak.
Dia wajib kena keluar dan dia kena ambil air semayang macam biasa dan dia kena solat. Dia kena ambil air semayang. Sebab tayamum hanya dibenarkan bila mana kita tak ada air ataupun tak ada kemampuan untuk guna air. Hatta ulama-ulama mensyaratkan sebelum kita boleh declare yang kita ni tak mampu guna air, kita kena cari dulu. Apatah lagi kalau kita memang confirm memang ada air kat luar, kita cuma kena keluar sahaja. Maka dalam keadaan macam tu, dia wajib untuk kita keluar, ambil air semayang dan semayang. Walaupun mungkin kita memang terlepas terlepas semayang jemaah bersama para imam. Dan apa yang dia boleh buat ialah dia kena keluar dengan isteri dia sekali lah. Isteri dia kena keluar dengan dia, tarik dia, ambil air semayang. Dan kalau selepas pada kita masuk seminar kahfi ni, kita dah belajar ambil wuduk guna botol. So kita boleh wuduk dekat-dekat situ juga. Berapa ramai kita tengok kalau Masjidil Haram secara khususnya, tambah-tambah perempuan-perempuan Arab yang perempuan lah sebenarnya yang masalah. Dan perempuan pun boleh buat apatah orang lelaki. Apa dia orang, saya tak tahu bangsa apa, saya pun tak sure. Dia akan ada yang baju yang dia pakai tudung tapi dia akan ada dia punya macam jubah ahli sihir dia tu. yang besar tu. Yang besar tu. So, bila mana dia nak ambil wuduk, dia boleh labuhkan benda tu tanpa dia perlu buka aurat dan dia ambil wuduk kat situ juga. Dalam tu juga. Dalam baju dia. So dia hanya perlukan ambil tisu, dia akan letak kat bawah dia takut menitik 2-3 titik tu dan dia start ambil air semayam dalam kelambu dia tu. Yalah of course lah cari tempat yang sekejap jubah ahli sihir, sekejap kelambu apa ustaz ni. Dia akan pergi dekat rukun, dekat satu sudut yang agak tersembunyi. Janganlah buat kat tempat-tempat orang tawaf. Pergi kat tempat tu dan start ambil air semayang dengan seminima mungkin dan dia boleh teruskan. Apatah lagi orang lelaki. Orang lelaki lagi tak kisah. Ada. Dan kan dalam haram tu sendiri pun ada tempat-tempat yang air zam-zam tu, secara khususnya lah kita kata, boleh ambil air semayang kat situ dan boleh basuh kaki. Dan itu yang sebenarnya sangat handy kalau kita boleh amalkan khuf tu tadi. Sebab antara kalau ambil air semayang, antara isu yang paling susah nak basuh apa dia? Kaki yang paling susah. Dalam airport ataupun dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang, kita mungkin boleh ambil tapi nak angkat kaki nak letak atas singki tu, tambah-tambah yang jenis rendang tak berbuah ni. Jenis kaki yang ketik ni lagi dah tak boleh nak angkat dalam atas singki. So apa yang kita boleh buat lagi, kita pakai stokin. Kita ambil air semayang, kita pakai stokin dan setiap kali kita batas semayang, kita just boleh ambil wuduk even dekat tempat sit kita pun. Ya, kita boleh ambil situ, basuh muka dan just kaki dan kita boleh semayang. Tapi isunya apa? Tayamum dia kita tak boleh nak invoke mudah-mudah. Tayamum hanya kita boleh invoke selepas mana kita pasti kita memang tak jumpa air. Ataupun air ada kita tak mampu nak guna. Itu sahaja. Kadang-kadang saya pernah jumpa kes. Ada orang kata sebab dia nak kejar saf pertama, dia sanggup untuk tayamum. Kita kata tak boleh. Saf pertama fadilat, sedangkan berwuduk merupakan wajib. So antara benda wajib dengan nak mengejar fadilat ada benda jauh yang beza. Kita boleh sembahyang, in fact selepas pada itu pun mungkin terlepas dengan jemaah. Betul. Sebab tu kita kata kita kena letak prioriti. Kat mana yang lebih aula? Yang mana yang lebih aula? Kita nak kena jaga benda wajib ataupun kita nak cari fadilat? Fadilat tak akan dapat kalau kita tak selesaikan benda yang wajib kita. Khuf. Khuf. Orang yang berwuduk dalam keadaan yang sempurna, kemudian dia pakai stokin. Okey? Dia ada kelebihan untuk tidak menanggalkan stokin dia dan dia boleh hanya sekadar basahkan tangan dia dan sapu atas stokin dia tadi. Selagi mana dia tak buka stokin dia, bergantung pada keadaan. Kalau dia bukan musafir, maka dia boleh buat benda tu selama 24 jam. Dan kalau dia tu musafir, dia boleh buat selama 3 hari. Maksudnya apa? Contohnya kita nak pergi kerja, nak pergi pejabat kan. Kita sembahyang, kita sembahyang subuh. Kita balik pejabat, kita pun pakai baju pejabat kita dan kita pakai kasut nak pergi pejabat. Dan wuduk kita masih lagi ada. Okey? Kita duduk kat pejabat kita. Dan kita of course dah tak musafir. Kita bukan musafir. Okey. 10, pukul 11, pukul 12 kita batal air sembahyang kita. Pukul 2 kita nak sembahyang Zuhur. Dan kita tahu tadi kita pakai stokin kat rumah mula-mula tadi sebab kita tak tanggalkan lagi. Daripada rumah kita pakai memang dalam keadaan kita bersih wuduk. Maka kita boleh mesti wuduk. Mesti kata mana? Nabi kata fa inni udkhilahuma tahir. Nabi kata aku masukkan kaki aku dalam stokin ni, dalam khuf ni dalam keadaan bersih. Maka wajib kena ada wuduk. Maka bila dia nak ambil air semayang je, dia boleh ambil air semayang macam biasa dekat singki dia. Bila sampai je pak kaki, dia hanya perlukan basahkan tangan dia macam nak sapu kepala dan dia sapu ke atas ni. Dan dia boleh semayang. Dengan syarat dia dalam keadaan wuduk dan dia tak tanggalkan stokin dia selama dalam 24 jam tu. Satu soalan. Kalau kita driver. Okey. Bersihlah kalau lokal ni surau banyak. Okey. Kita nak solat. Tempat kita ada. Tapi kita tahu semua kiblat apa semua. Tapi nak berwuduk tu jadi
masalah lah, sejuk ke apa ke dia counting, ataupun dia tak facility dia tak complete. You go to the toilet, you wuduk, tapi yang kaki tu masalah dia. So Kita ada pakai kasut. Kalau kita gunakan, tapi masa kita keluar tadi kita tak ada wuduk. Kita nak sapukan gunakan khilaf tadi, bukan khilaf apa? khuf. Khuf tadi tu kita sapu ya kasut, boleh tak? Kalau kita tak berwuduk tak boleh. Kita kena pastikan kita kena berwuduk sebelum kita nak invoke. Okey, tapi kalau kita dah berwuduk, kita boleh sapu kasut. Boleh. Dengan syarat kasut tu melebihi buku lali kita. Seperti mana kat stokin juga. Bukan semua stokin kita boleh sapu. Dia khuf yang boleh sapu ada beberapa syarat dia. Mas Ri, kena oh, itu Ustaz KA punya slot. Okey, nanti tanya Ustaz KA. Ustaz KA. Tanya Ustaz KA. Tapi anda pergi habisnya je lah. Okey. Khuf yang boleh kita pakai, dia ada syarat dia. Pertama, dia kena tutup, orang panggil satirul mafrud. Dia kena tutup bahagian yang wajib dibasuh. Maksudnya kalau kaki, dia kena tutup sini sampai sekurang-kurangnya atas buku lali. So, it same goes dengan kasut. Kalau kita nak invoke atas kasut, kena pastikan kasut kita lebih daripada sini. Dan bila kita pakai kasut kita, dan kita boleh macam stokin, tapi dengan syarat jangan buka kasut tu. So, bila kita buka je kasut, kita habis. Itu Hambali punya Syafi'i punya position. Solat tu dengan kasut lah. Boleh salat dengan kasut. Kalau kita tengok, kalau dekat Saudi of course, saya tengok kebanyakannya tentera dia. Kita tengok tentera dia pakai boot. Kan? Tentera dia yang berkawal dekat masjid apa semua. Dan dia orang jahatlah setara mana pun dia akan sembahyang. Jemaah. Itu kelebihan orang Arab Saudi. Dia perangai dia memang macam himar, dia punya otak dia memang tak ada, tapi masuk je waktu dia akan sembahyang jemaah. So tentera ke apa ke, dia akan sembahyang jemaah. Dan dia orang akan buat apa? Selalunya dia akan berwuduk dengan, dia akan sembahyang dengan pakai boot dia orang, dan dia akan berwuduk macam tu. Dia akan pergi masuk bilik air dan dia orang hanya akan sapu atas boot. Dan dia akan sembahyang dengan kasut dia. Dan esok akan diterangkan oleh Ustaz KA, insya-Allah.